Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اليوم أريد أن أتكلم عن موضوع الحج والعمرة. أمي أميرة بنت أدنان ورقم مصفوفة 12139490 وأنا صفية بنت شفيصل 12139491. تعريف الحج والعمرة. تعريف الحج لغة القصد. istilah القصد بيت الله الحرام للنسك. الدليل قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتعرف العمرة لغة الزيارة اصطلاحا زيارة بيت الله الحرام للنسك. الدليل العمرة وأتم الحج والعمرة الله لله. Hukum al-hajj wal-umrah. Yajibu al-hajj wal-umrah ala mastati' marwa wahida fil umri. Maksudnya wajib ke atas seorang yang mampu untuk melaksanakan haji dan umrah sekali seumur hidupnya. Wujub al-hajj wal-umrah khamsa. Al-awwal al-islam, al-kafir la yajib alaih, al-thani al-bulugh, wal-thalith al-aqlu, wal-rabi' al-huriyah, wal-khamis istita'ah. Istita'ah تنقسم إلى قسمين. الأول استطاعة بنفسه والثاني استطاعة بغيره. استطاعة بنفسه الأول وجود نفقة على نفسه، الثاني وجود نفقة على من ترك من أهل مدى السفرة، الثالث وجود مركب يليق به أمن تارك ولو خاف على نفسه أو ما لا ذهب وإياب ولو ظن فلا يجب آية الحج والعمرة. الخامس صحة الجسمية. استطاعة بغيره إذا وجب على مسلم الحج فأصبح مغضوبا أو مات ولم يحج ناب غيره عنه في الحج. الشروط المخصوصة المرأة. الأول السفر مع الزوج أو محرم أو مع نصف ساق. الثاني إذن من الزوج أو وليها إذا لم يسافروا معه. أركان الحج 6. الأول نية إحرام بالحج، الثاني وقوف بعرفة ولا لحظة، الثالث طواف إفاضة 7 أشواط، الرابع سعي بين صفا ومروة، الخامس الحلق أو تقصير، السادس ترتيب في معظم الأركان. ولكن أركان العمرة 5. الأول نية إحرام بالعمرة، الثاني طواف عمرة 7 أشواط، الثالث السعي بين الصفا ومروة، الرابع الحلق أو تقصير على أقل، الثالث شعر الرأس، الخامس ترتيب. Wajibat al-haji wal umrah. Maksudnya benda yang wajib dilakukan pada haji dan umrah. Al-awwal niat al-ihram min al-miqat. Al-thani ijtinab mahzur al-ihram. Maksudnya jauhkan tempat-tempat yang larangan. Al-sadis al-mabit bi Musdalifah. Al-rabi' ramya al-jumrah kubra yaumul nahri. الخامس المبيت ليالي من الأيام تشريق. السادس رمي الجمرة 3 أيام تشريق. يبدأ برمي الجمرة الأول ثم جمرة وسطى ثم جمرة كبرى. المحرمات الإحرام للرجال والنساء. Maksudnya perkara-perkara haram ketika ihram yang dilakukan oleh wanita dan lelaki. الأول استعمال الطيب في بدن أو ثياب، الثاني قطع شجرة الحرم أو نبات الرطب غير مؤذي، الثالث عقد نكاح أو لغيره، الرابع الجماع، الخامس قتل الصيد البر المأكول أو اصطياده، السادس مباشرة بالشهوات. Muharamat al-ihram lirrijal. Maksudnya perkara-perkara haram ketika ihram bagi lelaki ialah al-awwal labisa al-muhid atau ma'kul fil badan, taghtiyah atau ra'su atau ba'duhu bi malsik. Lin-nisa bagi perempuan labisa al-fakaz sitru wajhu bima massa al-wajh. Seterusnya kita pergi pula kepada iaitu adab, mengenai masalah adamu fil haji wal umrah, iaitu mengenai isu-isu permasalahan berkaitan dam, bayaran dam pada haji dan umrah. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bahawa apakah itu dam. Maksud dam, adab ialah denda yang dikenakan kepada jemaah yang mengerjakan haji dan umrah kerana meninggalkan perkara-perkara wajib,
melakukan perkara-perkara yang dilarang, sama ada dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, ataupun mahupun tidak mengetahui sesuatu perkara itu. Manakala dam boleh terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu terdapat 4 jenis dam. Pertama, dam tertib takdir. Kedua, dam tertib dan takdil. Ketiga, dam tahyir dan takdir. Keempat, dam tahyir dan ta'dil. Seterusnya, kita masuk pula kepada jenis dam yang pertama, iaitu dam tertib takdir. Apakah maksud dam tertib takdir? Maksud tertib iaitu melakukan satu dam yang telah ditetapkan, dan jika tidak mampu, lakukan dam berikutnya yang telah ditetapkan. Manakala takdir pula iaitu kadar dam yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya, seseorang yang tidak berihram di miqat, hendaklah ia melaksanakan dam iaitu dengan menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, hendaklah dia berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari di masa haji dan 7 hari apabila ia telah pulang ke tempat asalnya, iaitu tanah airnya sendiri. Sekiranya tidak mampu juga disebabkan keuzuran iaitu hendaklah dia mengeluarkan 1 cupak tiap-tiap 1 hari, iaitu sebanyak 10 cupak. Jika tidak berdaya juga, maka tertanggunglah zimah ke atasnya. Manakala maksud takdil adalah iaitu apabila seseorang tidak berkuasa mengeluarkan makanan, hendaklah ia ganti dengan berpuasa. Contohnya, seseorang yang melakukan persetubuhan, maka si suami dikenakan dam iaitu dengan menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, hendaklah ia menyembelih seekor lembu. Jika tidak mampu, hendaklah ia digantikan dengan 7 ekor kambing. Jika tidak mampu juga, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah haram. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai harga seekor unta. Yang ketiga pula iaitu dam tahyir dan takdir. Maksudnya adalah ketetapan kepada barang yang boleh diganti. Contohnya, seseorang yang memakai pakaian yang dilarang dalam ihram atau memotong kuku, maka dam yang dikenakan adalah dengan menyembelih seekor kibas, iaitu ataupun kambing atau 1/7 unta. Sekiranya tidak mampu, bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan tiap-tiap seorang. Sekiranya tidak mampu juga, maka berpuasalah ia selama 3 hari. Manakala yang terakhir adalah iaitu dam tahyir dan takdil. Tahyir adalah artinya iaitu boleh memilih satu daripada perkara-perkara yang ditetapkan, iaitu contohnya seseorang yang memburu binatang yang halal dimakan atau mencabut pokok, maka dam yang dikenakan kepadanya adalah iaitu dengan menyembelih binatang mengikut binatang yang diburu. Jika rusa, bandingannya adalah iaitu lembu, manakala jika kijang, bandingannya ialah kambing dan seumpamanya. Jika tidak mampu, hendaklah ia membeli makanan dengan nilai harga binatang sebagai bandingan dan dibahagikan kepada fakir miskin di Mekah. Sekiranya tidak mampu juga, hendaklah dia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan harga nilainya iaitu 1 cupak 1 hari. Maka di sini terdapatlah isu mengenai permasalahan bayaran dam. Yang pertama adalah dam kerana melakukan larangan semasa berihram. Ia boleh dilaksanakan mengikut pilihan manakala kadarnya telah ditetapkan, iaitu sesiapa yang melakukan larangan seperti bercukur, memotong kuku, iaitu melalui dalam manasik al-hajj menyebut bahawa dam memotong kuku wajib mengeluarkan 1 cupak makanan, manakala dam memotong 2 kuku wajib mengeluarkan 2 cupak makanan, dan dam memotong 3 atau lebih kuku pada masa yang sama, maka ia wajib mengeluarkan dam tahyir dan takdir, iaitu hendaklah menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan tiap-tiap seseorang, atau berpuasa selama 3 hari.
Dan sebagainya, dia wajib sama ada menyembelih seekor kambing, berpuasa selama 3 hari atau memberi makanan kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram sebanyak 0.5 gantang gandum untuk setiap orang. Seterusnya, isu yang kedua adalah mengenai halangan. Dam yang disebabkan oleh halangan, ia dilaksanakan mengikut urutan manakala gantinya mengikut persamaan. Contohnya, sesiapa yang terhalang mengerjakan haji setelah berihram, dia wajib menyembelih seekor kambing di tempat dia tersekat. Jika tidak mampu, dia hendaklah bersedekah makanan yang setara dengan harga kambing tersebut kepada fakir miskin. Dan jika tidak mampu juga, dia hendaklah berpuasa sehari bagi setiap cupak makanan berkenaan. Manakala isu yang ketiga pula iaitu isu kerana meninggalkan jemaah yang meninggalkan perkara wajib haji. Dan kerana meninggalkan wajib haji adalah ia dilaksanakan adalah mengikut urutan dan kadarnya telah ditetapkan. Contohnya, seseorang yang meninggalkan satu daripada wajib haji, dia wajib menyembelih seekor kambing yang layak untuk korban atau sama ada 1/7 lembu atau unta. Manakala jika semuanya tidak didapati, dia wajib menggantikannya dengan berpuasa selama 10 hari, iaitu semasa haji dan 7 hari setelah dia berada di dalam tanah airnya sendiri. Maka secara kesimpulannya didapati bahawa di sini dam bukanlah satu alternatif ataupun jalan yang mengharuskan seseorang untuk melanggar tuntutan-tuntutan yang telah ditetapkan oleh syarak. Oleh kerana itu, dam ini adalah berfungsi sebagai denda atau tebusan terhadap kesalahan yang dilakukan. Ia tidak boleh sesekali dijadikan helah ataupun alasan untuk bagi seseorang untuk meninggalkan tuntutan-tuntutan dalam ibadat haji maupun umrah secara sengaja. Sesiapa yang melanggarnya, maka diwajibkan ke atasnya untuk membayar dam iaitu denda sebagaimana yang telah ditentukan oleh syarak. Oleh kerana itu, ini dapat disimpulkan bahawa Islam itu adalah agama yang paling indah dan teratur dalam pengurusan segala aspek untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.